Okey, Assalamualaikum dan apa khabar semua. Kita dalam agama Islam mengajar kita supaya bersederhanalah dalam semua perkara. Jangan risau, korang tak salah channel. Kita masih nak review kereta hari ni. Kita bersama dengan Toyota Corolla Cross Hybrid. Dan kenapa saya cakap macam tadi? Sebabnya bagi saya, kereta ni dia antara yang paling bersederhana dalam semua segi. Okey, sebelum kita cerita lebih lanjut, untuk korang yang belum subscribe lagi channel ni ataupun baru terjumpa, jemputlah belanja kita, subscribe sikit Lepas tu dah tengok video nanti, like lah, lepas tu share dengan kawan-kawan ke kan. Yang mana dah subscribe tu, korang memang steady. Jadinya SUV segmen B ataupun crossover ni sekarang boleh katakan antara salah satu segmen yang paling kompetitif lah sebab biasanya orang dah upgrade kan, daripada dia pakai kereta sedan 80,000, dia upgrade sikit dia akan pakai kereta-kereta macam ni. Okay, jadi kita hari ni kita tengok Toyota Corolla Cross versi hybrid. Okay, kalau yang biasa harga dia start lebih kurang 128,000, lepas tu dia naik sikit yang top variant tu 134,000, tapi untuk hybrid ni 140,000, ada tambah 6,000 daripada yang 1.8V tu. Jadi untuk kali ni kita akan tengok kan, kalau korang dah pilih nak beli Toyota Corolla Cross ni, nak beli hybrid ke nak beli biasa, okey ke tak hybrid, itu kita cerita. Okey, kita tengok sikit apa ciri yang ada dekat bahagian luar Toyota Corolla Cross Hybrid ni. Yang pertama kita boleh nampak logo dia biru sikit, nak menunjukkan dia model hybrid ataupun ada sikit elektrifikasi. Sama juga macam lampu dia ni LED, sama macam model biasa tapi dia ada tambah kemasan biru ni. Dan biru ni juga korang boleh nampak malam-malam. Walaupun lampu dia menyala, dia tak menyilaukan sangat dan dia nampak biru ni daripada malam pun dekat-dekat sikit kita boleh nampak juga yang dia ni hybrid. Dia ada fog lamp juga sama LED. Lepas tu kat depan tu grill sama, cuma dia ada tambah satu kamera untuk dia punya 360. Cuma kamera dia tu tak tahu kenapa macam tu. Videographer kita kata tak berapa sopan lah dia punya tu. Okey, untuk tepi pula kita boleh nampak ada tulisan hybrid dekat fender ni. Rim dia pakai 18 inci dan untuk mana-mana Toyota Corolla Cross pun kita boleh nampak yang design dia ada, dia buat macam timbul sikit dekat bahagian fender depan sini dan juga fender belakang tu. So nampak timbul sikit, nampak macam dia katang sikit lah. Even kalau korang duduk dalam tempat mandu pun, tengok dekat side mirror pun nampak sikit timbul dekat belakang tu. Dia dari jauh ada sikit ala macam apa Toyota RAV4 yang lagi besar. Cuma RAV4 dia punya dekat sini ni dia main line macam bersegi sikit dah ala Lexus. Yang ni dia bulat-bulat sikit. Lagi satu menarik juga yang saya rasa untuk model SUV Toyota sekarang ni, dia punya fender ni kalau kereta-kereta biasa semua bulat kan. Yang ni dia hampir macam bersegi sikit, atas ni macam flat sikit lah. Dia ada nampak ala macam retro jugalah. Kalau tengok macam Saga kan, Toyota Saga lama, sini dia macam bersegi. Tengok belakang pula. Lagi satu dekat tepi dia sini ada kemasan krom yang agak kemas, nampak macam premium dan dia tulis Corolla Cross. Dan Corolla Cross tu juga tulisan ada dekat belakang sini juga. Cuma saya tak faham lah kenapa dia nak kena buat cross besar-besar dekat tengah-tengah, Corolla kat sini. Kenapa dia tak buat Corolla Cross sama besar, bahagi macam tu lah. Jadi kalau untuk orang-orang yang macam OCD sikit kan, dia tengok geram rasa macam nak tukar kan, macam nak susun balik. Lagi okey, ada logo emblem hybrid kat sini. Lampu pun biasa LED. Dia ada juga rear fog lamp. Rear fog lamp yang korang selalu on malam-malam tu kan, bila malam je on semua lampu kan, walaupun tak tahu function. Kita tengok boot dia sikit. Okey, jadi dekat dalam ni korang dapat lebih kurang 440 liter. Boleh dikatakan antara capacity cargo paling besar juga dalam segmen dia. Dan rahsia dia sebab apa? Okey, sebenarnya Toyota Corolla Cross ni dia bukanlah macam pure B segmen. Dia dah macam B+, tapi tak masuk lagi level C. Apalah, jangan pening, tapi boleh kata space dia paling besar, lagi besar daripada X50, lagi besar daripada XV. Dan lagi satu, okey, walaupun dia model hybrid, dia punya space belakang ni pun tak kacau sangat sebab dia punya bateri pun tak besar mana. Bateri dia bawah seat belakang tu je. Okey, jadi kita cerita dalam sikit. Dekat belakang Corolla Cross ni dia agak luas. Dia punya tempat duduk pun selesa. Dia punya kaunter pun cantik. Cuma dia punya ada masa-masa kita boleh rasa macam seat depan ni block sikit kita punya view dekat depan. Dia punya seat belakang ni korang boleh adjust. Dalam 2 level macam tu lah, macam ni. Dan boleh baring sikit lagi macam tu. Dan macam biasalah ada center armrest, tapi tak ada apa-apa feature kat sini, cuma cup holder dan ada aircon kat belakang. Kau boleh on off tapi tak boleh adjust temperature, tak boleh adjust fan speed. Dan juga kat sini bawah ni ada 2 port USB tapi type C.
Okey, sebelum kita drive, saya nak cerita sikit kat korang apa yang ada dekat enjin sini dan apa yang lain nak banding dengan Corolla Cross biasa. Kita boleh nampak sebenarnya enjin ni duduk agak ke belakang dan jadi macam satu ruang yang macam terbazir kat sini. Setakat ada radiator saja dan satu ruang yang besar lah gap dia nak sampai ke betul-betul depan ni. Tapi ada sebab dia, dan benda ni juga dia dah buat daripada Toyota Corolla sedan sekalipun, sebab platform dia lebih kurang sama untuk improve dia punya handling dan juga dia punya dynamic balance lah. Kau boleh nampak beza dia nak banding dengan Corolla Cross yang biasa. Dia punya bateri kereta yang bateri biasa tu lah kan, dia position dia lain sikit. Lepas tu ada dua tank untuk coolant. Okay, satu yang belah sini untuk enjin dan satu lagi untuk sejukkan dia punya sistem elektrik. Jadi kita sambung kat dalam, kita tentukanlah nak tengok okey ke tak hybrid ni, nak ambil hybrid ke nak ambil yang biasa. Baik, perbezaan dia dekat bahagian dalam pula. Corolla Cross Hybrid ni dia dapat 3 item utama yang tak ada pada Corolla Cross biasa. Okay, yang pertamanya dia ada ni dia punya climate control ataupun dia punya aircon dia ni. Yang ni dual zone boleh kiri kanan, boleh suhu berbeza. Yang biasa tu single zone saja. Lepas tu dia punya rear view mirror dia ni dia ada auto dimming. Malam apa semua silau dia akan automatic malapkan sikit lah. Dan juga dia punya ni, bagi saya paling penting, dia punya infotainment system dia ni screen lagi besar. Yang ni 7 inci. Kalau yang tu kecil sikit lah. Jadi benda-benda ni menjadikan ciri pada Corolla Cross Hybrid ni lebih premium lah. Jadi harga dia beza dengan variant 1.8V tu. Dia bukanlah semata-mata dia punya sistem hybrid saja beza 6,000 lebih tu. Tapi ciri sebab sistem hybrid dia pun sebenarnya bukanlah sistem yang terlampau berbeza sangat daripada enjin biasa pun. Dia sistem hybrid biasa saja. Dia mild hybrid, campuran dia tambah sikit kuasa apa semua. Dia tak begitu kompleks sangat. Dia ada juga pertambahan ciri-ciri yang macam saya sebut tadi, yang menjadikan jumlah dia tu 6,000 lebih beza dia. Okey, jadi sekarang untuk sistem hybrid pula, enjin dia dulu, dia enjin 1.8 liter dual VVTi sama juga, tapi yang ni power dia lebih kurang 98 horsepower dan torque 142 Nm. Enjin tu dia dibantu pula dengan motor elektrik, dengan power motor elektrik tu saja lebih kurang 72 horsepower. Tapi bila campur motor elektrik dengan enjin tadi 122 horsepower. Okey. Ya betul, campuran dia tu bukannya 98 tambah 72 direct, tak. Dia ada perkiraan dia yang tu kita cerita lain kali lah. Okey, dan dia pakai transmission eCVT. eCVT ni transmission CVT untuk sistem elektrik. Macam mana driving kereta ni? Ada jauh beza ke tak? Okey, dia tak ada beza sangat pun. Kita bawa pun memang kita rasa sifat CVT tu ada. Bunyi pun senyap. Yang Corolla Cross Hybrid ni Toyota kata lagi senyap daripada Corolla Cross biasa. Okey, lepas tu cuma dekat meter dia ni dia tak ada meter RPM, dia tak ada meter speedometer. Jadi belah kanan cluster ni dia ada cuma meter minyak dan juga meter suhu enjin. Okey, dekat tengah tu dia ada paparan macam-macam maklumat kita boleh display lah, dan dia ada speedometer digital. Cuma belah kiri tu dia tak ada RPM, tapi dia tunjuk power punya meter. Dan bateri dia ni pun sebenarnya bateri kecil je. Dia takkan boleh guna sangat kuasa bateri semata-mata untuk nak pecut ke apa, tak ada. Bateri dia tu kebanyakan masa dia cuma membantu saja enjin. Bila masa enjin tengah lagging, kurang power kat situ, bateri akan support. Dia sifat dia macam tu. Bateri ni cuma membantu, tapi kita tetap boleh guna bateri, tapi sikit-sikit je lah. Kalau kita tekan EV mode, biasanya kelajuan slow je lah. Contoh kalau kita bawa keluar rumah pagi-pagi, dia akan biasanya akan guna bateri dulu. Lepas tu bila dah sampai sempang pertama, nak keluar kat guard ke apa ke, dah pun enjin masuk. Harus saya sentuh juga, okey, pada gear dia ni, pada tombol gear dia ni, macam kereta-kereta hybrid biasanya ada belakang pada D ni dia ada gear B. Okey, jadi B ni dia akan lebihkan lagi dia punya sifat engine braking kereta tu. Penjimatan minyak pula, Corolla Cross Hybrid, dan nama pun hybrid kan, sebenarnya kereta ni agak jimat juga. Okey, Toyota kata kalau ikut brochure dia 23.3 km per liter. Yang tu saya tak tahu dia buat macam mana, tapi saya bawa realistik saya cakap jujur, bawa highway biasa-biasa pun antara 110 ke 120 korang boleh dapat 16 ke 17 km per liter tanpa mencuba. Yang tu penjimatan tu ada, tak terlampau banyak sangat, tapi memang ada. Lagi satu, okey, drive mode pun dia ada, korang boleh pilih lah, normal, power ataupun eco. Kalau kita start biasa-biasa, dia akan guna normal. Bila kita tekan sekali, dia akan pergi kat power. Rasalah sikit lebih responsif, tapi tak ketara sangat. Sebenarnya kalau korang pakai eco pun, korang mesti boleh dapat maksimum power. Ni saya pakai eco, mesti boleh dapat maksimum power. Kalau tekan betul, dia tetap akan pergi juga. Kereta sendiri yang akan tentukan bila nak pakai EV. Korang nak tekan EV tu, nak hidupkan sistem EV tu, kadang-kadang tu tak boleh. Kebanyakan masa tak boleh. Bila korang bawa 70, nak tekan EV, nampak EV mode unavailable. Jadi button EV ni bagi saya tak ada guna sangat lah.
Dan disebabkan bateri dia ni juga saiz kecil, bateri dia ni cepat full dan juga cepat. Kereta sendiri ni pun dia takkan guna bateri dia sampai habis lah. Dia biasanya bateri tinggal dalam 40 ke 20% macam tu, dia dah start charge balik. Okay, dari segi keselesaan pula, memang saya boleh katakan kereta ni dia memang sangat NVH dia cukup rendah. Jadi memang selesa, memang senyap. Even gerak sikit-sikit pun, jalan kasar-kasar tu pun tak apa rasa sangat. Sebab tayar ni pun pakai tayar sedap, Toyo Proxus yang memang agak comfort. Cuma bila dah laju sikit, bunyi tayar agak ketara lah. Tapi bunyi angin tak ada. Okay, kereta ni kalau korang gerak sikit, body roll dia ada tau. Body roll dia memang agak ketara agak sikit pun. Tapi sebenarnya handling overall dia dan juga steering dia, disebabkan Corolla Cross ni dia pakai platform TNGA, platform baru tu, handling dia dan juga steering dia lagi tepat dan lagi padu sikit lah daripada even pada Vios dan juga Yaris. Sebab Vios dan Yaris tu platform lama, boleh rasa lah steering dia macam agak tak berapa connected sangat dengan tayar depan. Yang ni steering dia lagi precise, korang rasa lagi kepuasan, korang rasa lagi steering dia lagi natural, lagi tepat. Dan suspension dia ni pun agak lembut. Lalu jalan kasar-kasar apa semua tu, dia memang absorb cantik punya. Tapi still pada masa yang sama, handling dia not bad. Dan saya rasa handling dia sebenarnya overall lagi sedap daripada Vios ataupun Yaris yang standard. Last sekali untuk safety. Jadi kereta ni safety dia agak banyak jugalah. Dia ada front collision warning dengan autonomous emergency braking ada, blind spot monitor pun ada. Lepas tu dia ada rear cross traffic alert, adaptive cruise control, ni LTA, lane tracing assist. Jadi LTA ni korang boleh, yang bestnya juga, korang tak perlu nak masuk menu-menu benda banyak sangat, nak tekan button banyak sangat. Dia ada macam satu shortcut kat sini, tekan kat sini. Okay, bila tekan kat sini, LTA on, dia ada steering assist. Jadi dia akan control sikit lah. Macam contoh, okay, kalau jalan corner sikit nampak nak terkeluar, nampak ada betul kan, dia akan try duduk tengah lah. Dan dia akan bagi bunyi lah, sebab nak suruh kita pegang lah kan. Dia bukannya bantu sepenuhnya. Kalau macam seleko tajam, dia takkan tu. Kalau setakat highway, jalan sikit-sikit tu okey. Kalau kau mengantuk ke apa, ataupun galik borak-borak dengan sebelah ke, makan-makan semua kan, lepas tu tak perasan keluar lane, bahaya kan. Tapi overall saya rasa Corolla Cross Hybrid ni agak sedap lah. Jadi macam mana? Okay, korang dah tengok video setakat ni. Kalau korang nak beli, korang ambil yang biasa ke hybrid? Corolla Cross Hybrid ni bagi saya, dia sebuah hybrid yang memang kita dapat benefit-benefit sebuah hybrid ataupun sebuah kenderaan yang ada elektrifikasi. Penjimatan tu ada. Dan lagi satu, kereta ni pun dia kebanyakan masa kita bawa pun kita tak rasa sifat dia yang terlalu hybrid. Lagi satu yang agak penting juga, kereta ni dia tak adalah macam 200 kilo ataupun 400 kilo lagi berat daripada model yang bukan hybrid. Dia cuma lebih kurang 30 kilo saja pertambahan berat daripada model yang 1.8V biasa. Jadinya kita tak rasalah sifat macam kalau kereta hybrid lain yang power besar-besar sikit tu, bila bateri dah flat, ibaratnya kita bawa kereta dengan tambah berat kosong-kosong je lah, kita nak galas kan. Yang ni handling dia punya pemanduan dia tak jauh beza daripada yang bukan hybrid. Dan lagi satu, paling penting juga, korang kena tahu juga yang Toyota sekarang ni dia punya warranty untuk bateri hybrid sekarang ialah 8 tahun. Dan saya rasa juga kalau saya personally nak beli, mungkin saya akan ambil hybrid. Sebabnya kita percaya juga yang teknologi hybrid ataupun elektrifikasi sekarang dengan bateri sekarang pun dah semakin reliable, semakin tahan lasak, warranty dia pun dah makin baik, lepas tu dah makin kurang juga klaim-klaim dia macam tu. Jadi itu sajalah. Korang rasa cukup ke tak info? Kalau tak cukup, ada nak tanya apa-apa, korang komen kat bawah. Dan nak tengok kita review kereta apa lagi pas ni, pun boleh komen juga, boleh request. Nanti Syasha akan call, nak apa, nak Bugatti ke, nak Ferrari ke apa kan, cakap je. Dan terima kasih juga menonton sampai ke sini. Mana-mana yang belum subscribe lagi sekali, kita minta lah adjust sikit, subscribe, like, share dengan member. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.